Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang menonton video saya. Saya Ibrahim bin Cik Aris, nombor matrik 275992 akan membuat pembentangan mengenai tugasnya individu bagi kursus GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia. Baik, saya telah memilih satu tajuk berkaitan pelaksanaan dan ketelusan pilihan raya yang berlaku di Malaysia. Okey, untuk isi kandungan, saya telah memasukkan yang pertama adalah pengenalan, yang kedua konsep berkaitan pilihan raya yang berlaku di Malaysia, dan yang ketiga struktur, dimensi serta elemen-elemen yang berkait rapat dengan pilihan raya yang berlaku di Malaysia. Seterusnya saya telah memasukkan elemen yang paling penting dalam pilihan raya adalah seperti bahagian pilihan raya, pemilih, calon dan proses pengundian pilihan raya itu sendiri. Seterusnya kepada isu pilihan raya bagi pihak Suruhanjaya SPR. Seterusnya kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pilihan raya yang berlaku di Malaysia. Dan seterusnya cadangan dan penambahbaikan. Dan seterusnya kesimpulan. Baik, untuk pengenalan, Malaysia sebenarnya telah menjunjung penuh konsep demokrasi dan menyediakan satu proses pilihan raya untuk rakyat bagi memilih ketua yang mereka akan undi. Dan seterusnya terdapat pelbagai definisi ataupun maksud mengenai pemilihan raya itu sendiri. Seterusnya seperti yang umum mengetahui, pemilihan raya adalah satu kaedah untuk buat pilihan politik melalui undian. Dan pertandingan pilihan raya itu juga diadakan di pelbagai organisasi, sama ada organisasi swasta ataupun syarikat dan kesatuan kerja bagi memilih wakil mereka atau menyelesaikan sesuatu masalah dasar atau badan maupun institusi kerajaan. Baik, untuk pilihan raya juga bagi pengenalan, ia sebenarnya melibatkan dua pihak, iaitu orang yang dipilih dan kumpulan pemilih. Baik, ini bermakna pilihan raya akan melibatkan perbuatan memilih sesuatu ataupun seseorang untuk sesuatu jawatan dan kedudukan yang dilakukan secara terbuka oleh sekumpulan orang ataupun masyarakat. Baik, untuk pilihan raya tidak semestinya dikaitkan dengan politik semata-mata, kecuali pemilihan yang bercorakkan politik. Okey, untuk proses pemilihan ini biasanya dilakukan dengan cermat dan teliti, dan ianya akan melalui beberapa prosedur yang telus dan sistematik. Baik, untuk pilihan raya juga ada elemen penting dalam sistem demokrasi. Pilihan raya ini merupakan elemen yang paling penting dalam sistem demokrasi berparlimen yang terdapat di negara kita, iaitu Malaysia. Baik, untuk pilihan raya di Malaysia sebenarnya diurus tadbir oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, dan ianya merupakan badan pengendali pilihan raya, dan keanggotaan ahli-ahlinya sebenarnya atas perkenan dan pelantikan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 114 Perlembagaan Persekutuan yang setelah selesai berundi dengan Majlis Raja-Raja. Baik, untuk konsep berkaitan pilihan raya di Malaysia, struktur demokrasi berparlimen sebenarnya banyak dipengaruhi oleh proses pilihan raya, iaitu sistem kerajaan demokrasi berparlimen yang dibentuk melalui proses pilihan raya sebenarnya yang dijalankan setiap 5 tahun sekali mengikut peruntukan dan perlembagaan Malaysia. Dan perlembagaan ini telah menyediakan beberapa undang-undang untuk pastikan proses pemilihan ini dapat berjalan dengan lancar. Undang-undang yang diperkenalkan adalah Undang-Undang Akta Polis 1962, Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Hasutan 1970 dan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Baik, untuk wakil rakyat yang bertanding dalam pilihan raya akan cuba sedaya upaya untuk mempengaruhi rakyat, dan calon yang bertanding juga mestilah memenuhi syarat-syarat seperti warga negara Malaysia bermustautin di negara ini, dan akan hilang kelayakan bertanding sekiranya melanggar salah satu syarat kelayakan untuk bertanding.
seterusnya ialah struktur, dimensi serta elemen-elemen yang berkaitan pilihan raya yang berlaku di Malaysia. Baik. Pada tahun 1957, Malaysia telah mengekalkan sistem politik pelbagai parti, di mana parti politik yang memperolehi majoriti kerusi di dalam Dewan ataupun rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri diperbolehkan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Dan sistem yang diguna pakai di Malaysia adalah berasaskan first past the post system. Maka dengan itu calon-calon yang memperolehi majoriti akan diisytiharkan sebagai pemenang di bahagian pilihan raya yang dipertandingi. Dan sehingga kini terdapat 219 kerusi Dewan Rakyat iaitu Parlimen dan sebanyak 567 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Baik, untuk elemen penting pilihan raya adalah seperti bahagian pilihan raya, pemilih, calon dan proses pengundian pilihan raya. Okey, di dalam proses pilihan raya yang diadakan, bahagian pilihan raya dikelaskan kepada tiga komponen utama yang terdiri daripada bahagian pilihan raya persekutuan, pilihan raya negeri dan daerah tempat mengundi. Okey, untuk pilihan raya persekutuan, ianya dikenali sebagai nama kawasan parlimen. Manakala kawasan yang diwakili oleh seorang ahli Dewan Rakyat, kawasan parlimen ini terdiri daripada gabungan beberapa kawasan DUN. Dan pilihan raya negeri pula dikenali sebagai nama DUN. Di dalam kawasan ini hanya seorang ahli Dewan Undangan Negeri sahaja yang dipilih, dan ianya terdiri daripada gabungan daerah-daerah di tempat mengundi. Di sebelah saya boleh lihat iaitu jadual contoh. Saya mengambil Parlimen Negeri Kelantan dan DUN di kawasan Negeri Kelantan. Ya. Untuk Parlimen dia kod yang digunakan adalah P, manakala untuk kawasan DUN kod yang digunakan adalah N. Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya perkara 119 telah menyatakan bahawa pengundi warga negara berumur 21 tahun pada waktu pengundian bermastauti dalam suatu bahagian pilihan raya dan didaftarkan di bawah peruntukan undang-undang berkaitan pilihan raya, maka pemilih layak untuk mengundi dan mempunyai kelayakan di bawah peruntukan undang-undang berkaitan pilihan raya. Dan seterusnya, pemilihan raya juga dijalankan iaitu pilihan raya di kawasan Parlimen dan DUN. Okey, seterusnya untuk Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. SPR telah menetapkan ataupun menyediakan satu sistem yang sistematik bertujuan untuk melancarkan perjalanan proses yang ingin dilakukan. Antaranya ialah SPR mengeluarkan proses keluaran writ, penamaan calon, kempen pilihan raya, pengundian, penjumlahan rasmi undi, dan yang terakhir adalah proses pengumuman keputusan pilihan raya. Ini adalah proses susun atur yang sistematik yang telah dikeluarkan oleh SPR, memudahkan untuk calon-calon memberikan kerjasama, cadangan dan penambahbaikan untuk pelaksanaan pilihan raya di Malaysia. Dengan wujudnya kelemahan pelaksanaan pilihan raya di Malaysia, kesan buruk tersebut akan memberikan suasana yang tidak harmoni, pergaduhan dan ketidakpuasan hati ataupun kerusuhan. Saleh Abbas 1997 ada menyatakan dengan jelas panduan untuk memastikan urusan proses pemilihan raya itu benar-benar telus dan bebas dari ancaman dan gangguan. Panduan tersebut ialah yang pertama, organisasi yang mengajukan proses pilihan raya itu mestilah boleh dipercayai dan bebas
dari tanggapan buruk oleh rakyat. Yang kedua, peraturan yang disediakan hendaklah diguna pakai dan supaya kesamarataan dapat ditunjukkan. Yang ketiga, masalah yang melibatkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati hendaklah diselesaikan secepat mungkin melalui badan parlimen. Di dalam artikel yang dikarang oleh Mujibu Abdul Muiz, Zaliha Haji Hussein dan Badrul Azmi Muhid yang bertajuk perubahan generasi dan perkembangan demokrasi Indonesia pasca pilihan raya umum yang ke-1. Proses pemilihan raya merupakan faktor penting untuk mengukur nilai demokrasi bagi sesebuah negara. Sememangnya setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih melalui proses pilihan raya dan memberi peluang kepada parti-parti yang bertanding menjadi pemerintah. Selama 65 tahun kita telah menyambut hari kemerdekaan yang cukup bersejarah dan bermakna. Kesimpulan daripada penulisan akademik yang saya lakukan ialah konklusinya adalah sebuah kerajaan yang mengamalkan bentuk pemerintahan yang berlandaskan sistem demokrasi akan melalui proses pemilihan raya yang menjadi teras utama kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Kerajaan yang dibentuk mendapat sokongan dan majoriti dari rakyat. Kemudian kerajaan yang disahkan sebagai kuasa pemerintah akan diberikan kuasa sepenuhnya dan disertai sekali oleh pihak lawan iaitu pihak pembangkang yang memastikan setiap urusan pentadbiran yang dijalankan oleh pemerintah berlaku dengan telus dan adil. Amalan pilihan raya yang diamalkan oleh kerajaan demokrasi berparlimen akan menjadi penentu kepada pembinaan sesebuah kerajaan. Semua yang terlibat di dalam proses pilihan raya memberikan sumbangan yang paling bermakna kepada negara. Parti-parti politik sememangnya akan membuat berbagai-bagai tawaran manifesto yang dimasukkan ke dalam kitab manifesto dan akan dinilai oleh para pengundi di kawasan masing-masing. Untuk rakyat yang matang dan berdaftar sebagai pemilih seharusnya menggunakan peluang ini untuk peluang yang diberikan untuk memilih wakil rakyat yang betul-betul ingin berkhidmat kepada rakyat. Proses untuk menjadi wakil rakyat bukanlah perjalanan yang mudah. Ini kerana mereka akan memberikan seluruh tenaga dan usaha terhadap rakyat dan akan berkhidmat dengan sebaik mungkin. Dan bagi badan yang dipertanggungjawab untuk menguruskan dan mengaturkan proses pilihan raya, maka harapan semua rakyat Malaysia supaya mahukan dan kekalkan kestabilan yang dikecapi pada hari ini. Sebagai pengundi yang bijak dan mempunyai kebebasan untuk memilih wakil rakyat masing-masing, pilihlah atau undilah wakil rakyat yang berlaku adil dan berharap negara Malaysia kita yang dicintai ini terus harmoni, aman dan makmur sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum.